Good morning, teacher. Alright, so we can start our lesson now. Okay, so tajuk hari ini ialah keanjalan permintaan. Okay, bahagian keanjalan ni, okay, dalam keanjalan permintaan kita ada 3 jenis keanjalan permintaan. Okay, so sebelum we go to that 3, kita akan tengok dulu keanjalan permintaan harga saja. Okay, bahagian ni sangat panjang. Okay, banyak. Okay, syllabus dia memang banyak and banyak melibatkan calculation, kiraan. Okay, banyak melibatkan kiraan dan banyak konsep lah. So, you kena tahu formula. Alright. Dalam peperiksaan, formula memang tidak dibekalkan. Okay, formula tidak dibekalkan. Bukan macam maths. Okay, dibekalkan formula. Untuk ekonomi tak ada formula dibekalkan. So, semua formula you kena ingat. Okay, you kena hafal. Okay, so far you dah belajar formula untuk apa? Apa formula yang you dah belajar? Okay, kalau bab 1 tu ada formula tak? Bab 1 ada formula? Ingat lagi tak bab 1? Ingat. Tunggu diam je. Okay, ada formula tak dalam bab 1 ada formula tak? Tak ada kot. Tak ada kan? Cuma the course lepas tu you kira. Okay, just kira tolak-tolak macam tu. So tak ada formula sebenarnya. Bila you dah masuk bab 2, okay, pasaran barang, so you dah ada formula. Formula untuk apa? Kira harga. The persamaan, isn't it? Persamaan untuk permintaan, kelok permintaan tu. And also persamaan untuk penawaran. Okay, so that is considered formula sebab daripada formula kita bentukkan the persamaan, right? So that is formula. QD equals to A minus BP. Okay, and then QS equals to A plus BP. Okay, and then the B to apa, A to apa, all that you must know. So that is considered formula. Okay, so sekarang kita ni, apa yang kita nak start sekarang ni sebenarnya the second part of bab 2 tau. Okay, so bab 2 ni biasanya, okay, ada buku dia bahagikan kepada dua topik yang berasingan. So this keanjalan, okay, sudah akan jadi satu topik nombor 3, bab 3. Ada buku dia combine sekali. Alright. So ada buku yang macam semalam kita belajar lebihan pengguna, right? So daripada pasaran barang tu sampai lebihan pengguna dah stop bab dia. Then this one consider another bab. Okay, tapi dalam sukatan sebenarnya dia dah masukkan sekali. So bab 2 ni memang sangat panjang. And bahagian, this is consider bahagian B dalam bab 2 tu lah. Kita ada bahagian A, bahagian B. Bahagian A tu daripada awal kita belajar kelok permintaan sampai yang kita belajar semalam, lebihan pengguna, lebihan pengeluar. So that is consider bahagian A. Okay, so apa yang kita nak start sekarang ialah untuk bahagian B dalam topik 2 tu, tentang keanjalan. Alright, and when it comes to keanjalan, kita ada keanjalan permintaan dan juga keanjalan penawaran. Dua-dua pun ada. Okay, tapi kita hanya akan fokus kepada keanjalan permintaan dulu. Alright, habis keanjalan permintaan baru masuk keanjalan penawaran. Keanjalan permintaan pun dah banyak. Alright, and untuk keanjalan ni lagi banyak formula. Okay, lagi banyak kiraan, melibatkan banyak kiraan. Okay, and then untuk hari ini, alright, kita tak akan buat 4 objektif ini. Kita hanya fokus kepada 3 yang pertama. Okay, mentakrifkan keanjalan permintaan harga. Okay,
ataupun definisi keanjalan permintaan harga. Yang kedua, menggunakan rumus untuk menghitung keanjalan permintaan harga. So ada formula dia untuk kira keanjalan permintaan harga. And then sudah dapat nilai keanjalan permintaan harga, kita mesti tahu macam mana nak mentafsirkan apa maksud nilai keanjalan yang kita kira tu. So that is mentafsirkan nilai keanjalan. Alright. Yang bahagian 4 ni membezakan berbagai jenis darjah keanjalan permintaan harga. Ini satu bahagian yang panjang, so tak boleh buat hari ni. Kalau cikgu buat pun saya rasa you confused nanti. Alright, so we won't do this. Kita hanya fokus 1, 2, 3. Okay? Okay. Kita pergi kepada maksud ataupun takrif keanjalan permintaan. Okey, apa maksud keanjalan permintaan? Keanjalan permintaan maksudnya kita mengukur darjah tindak balas, tindak balas, kuantiti diminta sebab dia adalah permintaan. So mengukur darjah tindak balas, kuantiti diminta akibat perubahan harga barang itu sendiri. Ataupun perubahan harga barang lain atau perubahan pendapatan. So maksudnya di sini kita akan ukur berapa banyak kuantiti diminta tu berubah. Perubahan kuantiti diminta akibat apa? Akibat 3 faktor ini. Sebenarnya kalau you tengok perubahan harga barang itu sendiri, perubahan harga barang lain, perubahan pendapatan. So here we have harga barang itu sendiri, harga barang lain, and then pendapatan. Tiga konsep ni kita belajar dalam bahagian apa? Dalam kelok permintaan kita belajar ni kan? Yes or not? Yes. Consider apa? Di bawah tajuk apa? Faktor, yes. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Yes or not? So sebenarnya kita balik kepada faktor tadi. Alright? Faktor tadi. Daripada faktor itu, kita nak tengok macam mana perubahan kuantiti barang yang diminta kalau ada perubahan dalam harga barang itu sendiri. So bila kita kata harga barang itu sendiri, that means the quantity dan harga untuk satu jenis barang sahaja. Compare dengan barang itu saja. Yang kedua tu perubahan harga barang lain. Maksudnya kuantiti barang lain, harga pula untuk barang lain. Yang kita dalam faktor tu kita belajar tentang dua jenis barang, pengganti pengenap, like that kan, dua barang berbeza. So dia balik kepada konsep itu. And then yang ketiga ialah perubahan pendapatan. Apakah berlaku pada kuantiti yang diminta, perubahan dalam kuantiti diminta kalau ada perubahan dalam pendapatan. So dalam keanjalan permintaan ni kita akan belajar macam mana nak mengukur tindak balas. Tindak balas atau perubahan kuantiti diminta akibat perubahan harga barang itu sendiri ataupun perubahan harga barang lain atau perubahan pendapatan. 3 faktor ini saja. Tak ambil semua faktor tu, ada banyak faktor, tapi kita hanya fokus kepada 3 faktor ini sahaja. So tadi kita ada 3 faktor. Right? So untuk setiap 3 faktor yang berbeza tu, nilai nama keanjalan permintaan itu pun berbeza. Alright, nama keanjalan permintaan pun berbeza. So that's why kita ada sini 3 jenis keanjalan permintaan. So kalau kita sebut keanjalan permintaan saja, maksudnya dia umum. Dia umum. So kalau nak dalam keanjalan permintaan kita ada 3 jenis keanjalan. Apa dia? Yang pertama, keanjalan permintaan harga.
Yang kedua, keanjalan permintaan silang. Yang ketiga, keanjalan permintaan pendapatan. Okey? Macam mana dapat 3 ni? Daripada 3 yang kita sebut dalam definisi tadi. Okey, perubahan akibat harga barang itu sendiri. Bila kita kata kita nak ukur perubahan kuantiti diminta akibat perubahan harga barang itu sendiri, so that is called keanjalan permintaan harga. Okey, so maksudnya keanjalan permintaan harga ni dia mengukur peratus perubahan atau darjah tindak balas. Okey, yang darjah tindak balas ni dalam ada buku dia guna dia letak perubahan kuantiti diminta juga. Okey, mengukur perubahan kuantiti diminta akibat perubahan harga barang itu sendiri. Alright, so maksudnya kita ambil satu barang, let's say barang X. So kita akan ukur, okay, berapakah perubahan dalam kuantiti diminta untuk barang X bila harga barang X itu berubah, sama ada dia naik ataupun turun. Okay, so dia compare dengan satu jenis barang sahaja. Faham tak? Faham. Okay, so maksudnya keanjalan permintaan harga maksudnya kita ambil ataupun kita mengukur perubahan kuantiti diminta untuk barang X akibat perubahan harga barang X itu sendiri. Okay, nanti bila kita tengok contoh kiraan, you akan nampak lebih jelas lah. Right? Okay, yang kedua, keanjalan permintaan silang. Okay, keanjalan permintaan silang. Okey, apa itu keanjalan permintaan silang? Ia mengukur darjah tindak balas kuantiti diminta akibat perubahan harga barang lain. Okey, so tadi kalau keanjalan permintaan harga, kita compare perubahan kuantiti dan perubahan harga untuk barang yang sama. Okey, kalau keanjalan permintaan silang, alright, kita mengukur perubahan kuantiti diminta akibat perubahan harga barang lain. Contoh, perubahan kuantiti diminta untuk barang X dengan perubahan harga barang Y. So X dan Y, dua barang berbeza. Okey, tadi untuk keanjalan permintaan harga ni, kuantiti untuk X, harga pun untuk barang X. So same barang. Yang ini pula kuantiti barang lain, harga barang lain. Okey, so dua barang yang berbeza. Tapi kalau you tengok definisinya, definisi ukuran darjah tindak balas kuantiti diminta semua ni sama saja untuk tiga-tiga. Okey, yang berubahnya ialah akibat apa. Okey, ia disebabkan oleh apa. So kalau keanjalan permintaan harga, ia disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Kalau keanjalan permintaan silang, akibat perubahan harga barang lain. Okey, and the next one, the third one, dalam definisi tadi kita ada pendapatan. So untuk pendapatan tu kita panggil dia sebagai keanjalan permintaan pendapatan. Okey, keanjalan permintaan pendapatan. So apa itu keanjalan permintaan pendapatan? So kita mengukur perubahan kuantiti diminta akibat perubahan dalam pendapatan. Bukan lagi harga, tapi sini kita compare dengan pendapatan. Okey, so ini 3 jenis keanjalan permintaan. Alright, so kalau disebut keanjalan permintaan saja, maksudnya dia secara umum. Okey, dan dalam keanjalan permintaan ada 3, iaitu keanjalan permintaan harga, keanjalan permintaan silang,
keanjalan permintaan pendapatan. Apa bezanya? Kalau permintaan harga, keanjalan permintaan harga, dia mengukur perubahan kuantiti diminta akibat perubahan harga barang itu sendiri. Kalau permintaan silang, okey, harga barang perubahan kuantiti diminta akibat perubahan harga barang lain pula. Okey, and untuk pendapatan mengukur perubahan kuantiti diminta akibat perubahan pendapatan. So dia ada 3 jenis. But today we are only going to see this one. The first one. Okay, kita hanya akan belajar nombor 1, keanjalan permintaan harga. Alright, kita tak belajar lagi silang dengan pendapatan. Okay, so far okay? Boleh digest? Boleh teacher. Boleh? Boleh. Okay. Okay, now we go to the next one. Okay, sekarang kita nak masuk ke anjalan permintaan harga. Okay, semua dah in ke? Ada yang tak hadir ke hari ni? Ada tak nama yang tak hadir dalam so far? Tak ada yang letak tak hadir So semua hadir? Nama dekat Telegram tak ada, tapi kalau kira macam tak cukup sebab teacher dah ada 2. Yes, Sebab teacher presentation- sepatutnya 2, yes. So ada 39 je. 39, one is missing. Macam mana boleh lupa Nak letak nama pun boleh lupa. Kan? Kalau kita pergi sekolah, pagi-pagi you dah tahu kan pergi sekolah ke tak pergi sekolah. Yes or not? Yes, Setiap hari ada je kata, sorry cikgu lupa, sorry cikgu lupa. Apalah you orang lupa, baru berapa belas tahun, 18 tahun. Dah lupa dah. Kalau dah tua lagi dah tak nyanyuk dah. Okay, saya rasa 40 tahun dah nyanyuk dah semua. Okay, before I forget, alright? Okay, hari ini Wednesday, so the next class will be on Friday, right? And next week is 1 week off. Cuti sekolah 1 minggu. Buat kelas. I got class? No, I don't want to have class. I nak rehat. Tak apa teacher buat lah. Tak maulah, saya penat sangat tau. Lagi dengan baru this week, yesterday habis exam untuk trial STPM SEM 2. Budak apa buat exam. So yang itu kena mark lagi, dia 42 students in my class SS1 tu. T21 SS1 42 students. So mentang-mentang lah online exam, biasanya jawapannya taklah panjang macam tu. Tengok-tengok online jawapannya panjang gila. Penuh semua jawapan. Macam mana dapat jawapan penuh macam tu, I pun heran. Padahal dah on camera semua. So that one I have to do marking. So I need time for marking that 1 week. And then I pun ada program untuk pelajar upper 6. Nak adakan bengkel teknik menjawab untuk ekonomi SEM 2 pada hari Selasa depan. That one half day gone. So memang saya tak ada masa nak buat kelas. Tak apa, you all actually you have a lot of time. Your exam SEM 1 ni next year bulan February, betul tak? Betul. Tahu ke tak tahu? Tahu kan? Next year February baru exam. So ada banyak masa lagi. Alright, so tak perlu buat kelas ekstra pada hari pada cuti itulah. Dah 1 week tu biar you all rest dulu. Okay? Teacher, for form 6 student, dia kira dari cuti SEM ke? Ke just after habis? No, we follow you all since you all in school, Follow kalender. right? You follow cuti sekolah. So December cuti dah teacher. Yes, December, this September cuti 1 week. After that, October tak ada cuti, November pun tak ada cuti. December sekolah sampai 10 December. Then after 10 December,
That means the 11 December, kira cuti akhir tahun. Cuti akhir tahun sampai bulan Januari, berapa hari bulan yang itu tak keluar lagi takwin. So nanti sebab kalau February exam, mungkin akhir tahun tu maybe 1 week once tu bila cuti sekolah tu kita boleh lah buat kelas untuk revision ke whatever. Okay, so you have a lot of time to study actually. Okay, tapi you kena catch up tau. You jangan tinggal. Kalau cikgu dah masukkan jalan, that means the previous bab semua you dah mahir. So you kena follow, betul-betul follow apa yang cikgu ajar tu, terus follow. Jangan catch up lambat sangat. Nanti you tak boleh digest. Okay, kalau yang lepas tu nak cari keseimbangan you don't know, you dah masuk sini, okay, lagi you akan rasa lost lah. Alright, so that's why you always have to catch up. Okay, so since next week tu dah cuti, okay, so and saya belum lagi bagi ujian untuk bab 2 bahagian A. Alright, so this Friday, okay, macam kita buat ujian untuk ujian topikal 1 hari tu untuk bab 1 kan. Untuk bab 2 ni saya tak mau combine semua sekali, nanti ada yang macam susah nak catch. Okay, so before cuti this Friday we won't have Google Meet. Okay, tak ada Google Meet, tapi cikgu nak bagi juga test, okay, atau ujian topikal nombor 2, okay, untuk bab 2 daripada awal bab sampai lebihan pengguna. Okay, daripada awal bab 2 permintaan sampai tajuk yang kita belajar semalam, lebihan pengguna. Soalan objektif saja. Okey, 15 soalan saja. 15 soalan, so I bagi masa 20 minutes cukup ke? Or 25 minutes? Atau mau half an hour? Half an hour lah. 30 minutes lah. Okay, 15 question. Okay, let's say 2 minutes, 1 question. Okay, so 30 minutes. Okay, so that means Friday your class what time? 11:30, right? So 11:30 to 12. Okay, you buat ujian tu and hantar dalam Google Classroom. Alright, so buat ulang kaji untuk bab 2 daripada awal bab 2 permintaan sampai lebihan pengguna. Okay, so kalau habis hari ni tajuk permintaan ni untuk ganjaran permintaan harga, then we will only sambung silibus kita lepas cuti sekolah. Okay, alright, so kita sambung keanjaran permintaan harga. Okay, macam mana nak kira keanjaran permintaan harga? Keanjaran permintaan harga ikut definisi tadi, dia kata darjah tindak balas yang mengukur perubahan kuantiti diminta. Okey, akibat perubahan harga barang itu sendiri. Betul tak? Right? So based on the definisi tadi, okey, kita boleh tulis formula untuk keanjaran permintaan harga. So keanjaran permintaan harga dalam singkatan kita guna ED. Okay, ED, D for demand. Keanjaran permintaan harga ni kita guna ED. ED equals to peratus perubahan kuantiti diminta over peratus perubahan harga. So this is the formula. Formula untuk kira apa? Keanjaran permintaan harga. The first keanjaran yang kita tengok tadi, ada 3 jenis kan? So this is the first one, keanjaran permintaan harga equals to peratus perubahan kuantiti diminta over peratus perubahan harga. Okay, bila tulis dalam bentuk formula, okay, so the singkatan for keanjaran permintaan harga is ED, okay, equals to peratus perubahan. Okay, peratus, and this segitiga ni merujuk kepada apa? Singkatan untuk perubahan.
Okey, simbol segitiga ni kita guna untuk menunjukkan perubahan. So peratus perubahan kuantiti diminta, QD stands for quantity diminta, over peratus perubahan harga. Okey, peratus perubahan harga. Okey, macam mana kira peratus perubahan kuantiti diminta? Okey, formula untuk kira peratus perubahan kuantiti diminta ialah, okey, sini ada Q1 and Q0. Apa bezanya? Q1 merujuk kepada kuantiti baru. Okey, kuantiti baru. Q0 merujuk kepada kuantiti asal. Over kuantiti asal darab 100. Okey, apa itu baru dan asal? Bila harga tu meningkat atau menurun, dia dalam soalan dia akan sebut dia naik dari RM5 kepada RM6. So maksudnya RM5 kepada 6. 5 ialah harga asal. 6 adalah harga baru. Atau dia kata kuantiti turun dari 10 kepada 8. So kuantiti asalnya ialah berapa? Kalau let's say dia kata kuantiti turun, dalam soalan dia sebut kuantiti turun dari 10 ke 8. So kuantiti asalnya berapa? 10. 10. Kuantiti barunya ialah 8. So you kena tengok ayat dia berubah dari berapa ke berapa. Dari berapa? Dari itu ialah asal dia. Kepada berapa? Okey. Perubahan itu yang baru. Okay, so that is what we call as kuantiti baru tolak kuantiti asal. Over kuantiti asal darab 100. And formula untuk peratus perubahan harga ialah harga baru tolak harga asal over harga asal darab 100%. Okay, so bila kita gabungkan, masuk balik dalam formula tadi, this is what you will get lah. QED ataupun keadaan permintaan sama dengan, okey, dia masuk balik formula ni, peratus perubahan kuantiti diminta over peratus perubahan harga. Alright, okey, and then bila kita ringkaskan formula ini, okey, what we will get this. So this will be the final formula lah. Okay, tahu macam mana dapat ni? Tahu macam mana dapat ni tak? Yang last kali ni. Ini 100 and 100 you boleh potong, betul? Betul tak? This 100 and 100 yang ada dalam atas ni boleh potong. And then we have here dia over pecahan ini. So kalau over satu pecahan, what we will do in mathematics, you boleh bawa dia ke atas, betul tak? Dia darab and then yang bahagian P0 tu akan naik atas, P1 dan P minus P0 ni akan gerak ke bawah. Maksudnya you akan tukar tempat di sini. Darab dengan P0 over P1 minus P0. Okay, bila you tukar formula tu lah, then akhirnya you akan dapat formula ni. So formula, alright, you boleh guna cara ini, maksudnya ambil peratus perubahan kuantiti diminta over peratus perubahan harga, you kira macam tu pun boleh. Ataupun, okay, ini bila diringkaskan, you akan dapat formula Q1 minus Q0 over P1 minus P0, and then darab dengan P0 dan over Q0. Okay, boleh? Okay, this is the formula, and formula ini tidak diberi dalam peperiksaan. So you kena hafal sendirilah, you kena tahu sendiri apa formula untuk keanjalan permintaan harga. Okay, now ini formulanya, kita tengok macam mana nak kira.
Okay, this the rumus dia, sebut balik rumus dia, tak ada apa. Okay, mana tadi? Termis apa? Okay, so yang ini. Bila you kira, let's say you dapat nilai keanjalan ialah, jawapan kamu ialah negatif 1.5. Ini jawapan kamu, jawapan akhir bila dah kira. Apa maksud negatif 1.5 ini? Itu maksud takrifkan nilai keanjalan. Maksudnya di sini, bila harga barang X turun 1%, kuantiti diminta meningkat 1.5%. So maksudnya kita compare, bila harga turun ataupun naik, apa berlaku kepada kuantitinya based on the nilai keanjalan. And bila harga turun 1% tu memang kita andaikan 1%. Then this one, perubahan kuantiti tu kita guna nilai keanjalan. Kalau harga turun, kuantiti diminta akan meningkat. Macam mana kita tahu? Sebab based on the hukum permintaan. Dalam hukum permintaan, harga turun, kuantiti diminta meningkat, right? So guna konsep itu untuk kita terangkan, untuk menunjukkanlah berapa banyak perubahan dalam kuantiti diminta itu. Okey, kita tengok contoh kiraan sekarang. Okey, jadual di bawah menunjukkan kuantiti diminta terhadap barang X pada pelbagai tingkat harga. Harga RM2, RM4 dan RM6. Kuantiti diminta 16, 12, 8. Soalan pertama, hitungkan keanjalan permintaan apabila harga barang X turun daripada 6 ke 2. Daripada RM6 harga turun kepada RM2. So, macam mana kita nak kira keanjalan permintaan harga? Kalau you nak kira keanjalan permintaan harga, you kena tahu yang mana harga asal, yang mana harga baru, yang mana kuantiti asal, di mana kuantiti baru. Itu you kena tetapkan dulu. So di sini dia kata harga turun dari berapa ke berapa? Dari 6 ke 2. So the 6 ialah harga apa? 6 ialah asal, yes. Harga asal ialah 6. Harga baru ialah 2. So P0 di sini harga asal ialah 6. Harga barunya 2. Alright? And then kuantitinya macam mana nak tentukan? Yang mana kuantiti baru, kuantiti asal? Bila harga asal, dia punya pair dia pada kuantiti tu, hubung dia punya kombinasi tu, that will be your kuantiti asal. So kuantiti asalnya ialah 8, dan bila harga turun kepada RM2, kuantiti barunya ialah 16. So kuantiti asal 8, kuantiti baru 16. So sudah dapat sudah dapat tentukan yang mana harga asal, harga baru, kuantiti asal, kuantiti baru. You can find your keanjalan permintaan harga. Cuba kira. Dapat tak nilai negatif 1.5? Saya bagi masa 5 minit untuk semua kira. So the jawapan should be negative 1.5. Yes, ma'am. Dapat. A lot of water under the bridge. Some of the old songs. Yes, ma'am. It's been a long time.
Okey, dapat. Dapat. Boleh. So guna balik formula tadi, masukkan the kuantiti baru, kuantiti asal, harga baru, harga asal semua dalam formula, and then you will get your answer untuk keanjalan permintaan harga ialah negatif 1.5. Okey, negatif 1.5. So maksudnya di sini, okey, macam mana nak takrifkan nilai ni? Yang kita punya objektif tadi ada satu kan? Yang objektif pertama definisi keanjalan permintaan harga. Objektif kedua tadi kita nak kira, okey, mengira nilai keanjalan. Objektif tiga tadi yang kita nak belajar ialah mentakrifkan nilai keanjalan. So mentakrifkan nilai keanjalan is this one lah. So bila you dapat nilai keanjalannya negatif 1.5, maksudnya apa di sini? Apabila harga sini naik ke turun? Harga turun, right? Sebab dalam soalan tu dia dah kata harga turun. Okey, siapa boleh takrifkan nilai di sini? Macam yang ada di sini. Okey? Harga 1%, kuantiti ikut nilai keanjalan. Okey, follow like this. So now kita kena takrifkan yang ini pula. Okay, so macam mana nak tulis ayat dia? Apabila harga barang X turun sebanyak 1%, Yes. kuantiti diminta turun sebanyak 1.5. Kuantiti diminta Meningkat. Bertambah. meningkat, bertambah sebanyak 1.5%. Tapi Okay, kalau ada negatif ni dia tak tak ada masalah sebab nilai keanjalan negatif itu sebenarnya adalah untuk menunjukkan hubungan antara harga dan kuantiti diminta adalah secara negatif, songsang. Hukum permintaan tu. Okey, dia hanya untuk menunjukkan bahawa hubungan dia adalah secara songsang. So kalau harga turun, dia dah kata harga turun, that means your quantity diminta meningkat kan? So you kena sebut kuantiti yang diminta meningkat sebanyak 1.5%. Okay? So tanda negatif itu sebenarnya hanya untuk menunjukkan bahawa hubungan antara harga dan kuantiti yang diminta adalah secara songsang. So if here dah ada harga barang turun, secara automatik you kena sebut kuantiti diminta meningkat. Okay, sebanyak 1.5%. Kena ada sebutan itu ya. Diminta turun sebanyak berapa atau naik sebanyak berapa persen tu kena tulis. Okay, harga turun 1%, kuantiti diminta naik 1.5%. Itu maksud takrifkan nilai keanjalan. Biasanya keluar dalam soalan kuantitatif. Okay, and then soalan objektif pun banyak soalan yang berkaitan dengan kira keanjalan di sini. Okay, so this part okay? okey teacher. Kiraan ini okay ya? Okay, we try another question. Sebenarnya sudah ada calon kira di sini dah sebut. Okay, tapi dia diubah sikit soalan. Alright, ini adalah contoh soalan STPM 2014. Ulangan. And then 2015. Okay, kalau you tengok past year question kan, dia akan ada macam ni tau. So U stands for ulangan. Okay, ulangan. Ulangan maksudnya apa? Repeat paper. Okay, dalam STPM you boleh ulang paper. You tahu ke? Tahu. In case you didn't do well, okay, you tak dapat grade you teruk, okay, gagal dan sebagainya, you ada second chance untuk resit for the paper. Okay, contoh kalau macam sekarang SEM 1 kan,
Sem 1 you akan ambil exam bulan Februari nanti. Okay. So let's say bulan Februari dan dalam bulan March, April tu akan keluar result kan. Dah keluar result, let's say satu paper tu gagal. So kalau you nak baiki balik your keputusan, you can sit back for the paper. Tapi sit bila? Sit lepas exam Sem 3. You akan repeat the paper, bukan terus tau. You kena tunggu sampai you masuk Sem 3. Alright, habis exam Sem 3 baru boleh repeat bulan Disember nanti. So but then that time bila dah habis Sem 1, you masuk Sem 2, kita akan baca ataupun sukatan kita dah berbeza. We will now microeconomy. Sem 2 kita belajar macroeconomy. Dan Sem 3 kita akan belajar ekonomi Malaysia. So that means you takkan lagi belajar micro. But let's say you repeat, you have to study on your own and ambil balik paper tersebut. Dan bila ambil balik paper, okay, masa tu you sudah jadi upper 6, right? You akan ambil paper Sem 1 itu bersama murid lower next year. So that's why dia akan ada macam ni, 2014 ulangan. Untuk batch 2014, soalan tu adalah soalan ulangan. Okay, untuk batch 2015, soalan tu ialah soalan Sem 1. Same question, same paper, you akan sit with the lower 6. Okay, tapi kalau nasihat, okay, nasihatnya ialah jangan ulang. Bila you mengulang, you memang takkan ada masa untuk baca balik, okay, Sem 1, Sem 2 semua. So you have to do very well. Bila you buat Sem 1, make sure you full swing, you belajar and then you do the best. Okay, and try to get the best result supaya tak payah ulang lagi. Okay, bukan senang nak ulang so jangan ada anggapan bahawa tak apa, kalau kali ini tak bagus result, saya boleh ulang. No. Okay, it's not that easy. And for economy, sebenarnya Sem 1 ialah kertas yang paling senang untuk skor berbanding dengan Sem 2. Makroekonomi lagi susah. Okay, sebab konsepnya sudah jadi lebih luas tentang pendapatan negara, KDNK negara, okay, inflasi, dia melibatkan perkara-perkara yang lebih luas lah, kadar pertukaran asing dan sebagainya. So tapi Sem 1 ini sebenarnya senang nak skor. So kalau you do betul-betul, you belajar betul-betul, sebenarnya boleh skor. Okay, so do the best. Okay, jangan ada anggapan bahawa boleh ulang paper. No. Bila you ulang, you kena bayar RM50 untuk satu paper. Bila you duduk exam macam Sem 1 ni, you tak bayar apa-apa. Tapi bila mengulang, you kena bayar RM50 untuk satu subjek. Okay, untuk satu paper. Okay, so that's why di sini biasanya kalau soalan STPM tu dia ada ada dua tahun di sini. Maksudnya satu kertas ulangan dan juga kertas Sem 1. Alright. Okay, ini contoh soalan. Raja menunjukkan kelok permintaan terhadap ayam di pasaran. Okay, dan harga kuantiti ayam. Okay. Jika diberi nilai keanjaran permintaan, okay, ialah negatif 0.18. Berapakah kuantiti pada Q1 sekiranya berlaku pergerakan titik A ke B? Okay, dia dah sebut A ke B. So kalau A ke B, kuantiti asalnya berapa? 20. Harga asalnya? 20. Harga baru? 30. Harga baru kita tahulah, itu yang kita nak kira kan? Kita harga baru dah bagi ke teacher. Sorry. Harga baru sudah ada. Kuantiti baru. Kita kena kira. Alright? So macam mana kira? Guna formula tadi, tapi di sini dia dah bagi apa? Nilai keanjaran tu sudah diberi. Alright? Nilai keanjaran tu sudah diberi.
So masukkan balik dalam formula ini. Okay, you see this formula. Actually kalau cikgu ajar, biasanya cikgu guna formula ini. Lagi senang untuk guna. Okay, formula Q1 minus Q0. Okay, kuantiti baru tolak asal over asal, darab dengan harga asal, harga baru tolak harga asal. Sama saja. Okay, you boleh guna formula ini. So gantikan nilai keanjalan tu negative 0.8. Lepas tu masukkan semua nilai. Selesaikan and cari kuantiti Q1. Okay, dari situ you akan dapat jawapannya. So maksudnya di sini nilai keanjalan sudah diberi, kamu kena cari kuantiti 1. Q1 tu. Okay. Kalau nak cuba, boleh cuba dulu, tengok, okay. And then check, okay, sama ada boleh dapat jawapan ke tak. Okay, kira sendirilah, jangan rujuk ni. You tengok ni, okay, and then cuba kira. Okay. So, the next part will be the darjah keanjalan yang teacher tak nak masuk sekarang. Okay. So, ini yang kita belajar untuk hari ini. Alright, setakat ni lah. Alright, so yang pertama tadi kita belajar, okay, definisi untuk keanjalan permintaan harga. Okay, definisi untuk keanjalan permintaan harga. Okay, ingat lagi apa definisinya? Apa definisi keanjalan permintaan harga? Mengukur peratus perubahan. Objektif kita tiga tadi, betul tak? Objektif PDPR kita 3, right? Yang pertama, definisi keanjalan permintaan harga. Yang kedua, formula pengiraan pendapatan keanjalan permintaan harga. Dan yang ketiga, mentafsirkan nilai keanjalan permintaan harga. So this is 3 definisi kan? Alright? Okay, so yang pertama, okay, definisi ataupun takrif keanjalan permintaan harga kita sudah belajar. Apa dia takrifnya? Ukuran darjah tindak balas kuantiti diminta. Akibat perubahan harga barang itu sendiri. Okey, akibat perubahan harga barang itu sendiri. That is the definisi. Alright. Second, kita lihat cara pengiraan pendapatan keanjalan permintaan harga. So formula dia. Right? Formula dia yang terakhir yang cikgu tunjuk tu. Okey, sebenarnya formula ini lagi senang nak guna. Okay, kuantiti baru tolak kuantiti asal over kuantiti asal darab dengan harga asal over harga baru tolak harga asal. So this the formula untuk keanjalan permintaan harga. Ataupun dari segi rumus tu kita akan letak peratus perubahan kuantiti over peratus perubahan harga. Okay, so that is the rumus. And then yang ketiga, mentakrifkan nilai keanjalan permintaan harga. Contoh macam ini, let's say nilai keanjalan yang kita dapat ialah negatif 1.5. So macam mana nak takrifkan nilai ni? Maksudnya bila harga di sini turun 1%, harga barang X turun 1%, kuantiti barang X yang diminta naik sebanyak 1.5%. Itu maksud mentakrifkan nilai keanjalan. Okay, so itu 3 objektif kita yang kita belajar hari ini.